Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, untuk hari ini kita lanjutkan kepada pendidikan muzik tingkatan 4, iaitu ensemble muzik. Okey. Ini kita akan teruskan ensemble muzik untuk unit 1, muka surat 8 hingga ke muka surat 12 . Okey, jadi ensemble muzik ni kita akan mempelajari sedikit tentang penggunaan tab untuk permainan alat muzik kita. Okay, jadi kita tengok muka surat 8 . Okay, semua sekali boleh tengok buku teks yang mana tak ada buku teks boleh rujuk pada buku digital yang cikgu telah upload di grup. Okay, jadi sebelum kita mula hari ni, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi permainan gitar secara ensemble. Permainan gitar secara ensemble, kita tengok ada beberapa aspek yang perlu kita perlu kuasai ataupun kita perlu latih secara berterusan untuk mendapatkan permainan gitar yang baik. Okey, jadi kita baca dulu. Okey, permainan gitar secara ensemble. Okey, permainan gitar secara ensemble atau berkumpulan memerlukan kerjasama dan kesefahaman antara pemuzik. Aspek yang perlu diberikan perhatian ialah disiplin, keseimbangan bunyi, penguasaan kemahiran muzik dan teknik bermain gitar yang betul. Okay, jadi sama juga dengan ensemble yang lain. Okay? Seperti gamelan, cak lempong, dia perlu kepada aspek-aspek ni. Yang pertama adalah disiplin. Okay, apa itu disiplin? Disiplin adalah pastikan latihan mencukupi, mematuhi jadual latihan dan pemuzik memahami bahagian masing-masing. Ini sangat penting kerana permainan alat muzik ni dibahagikan bukan seorang saja yang memainkan peranan penting, malah semua yang bermain alat muzik tu adalah memiliki kepentingan yang tersendiri. Jadi yang seterusnya, keseimbangan bunyi penting agar warna tone setiap alat muzik jelas didengari kerana kelantangan bunyi setiap alat muzik tidak sama dan perlu dilaraskan agar seimbang serta jelas didengari. Okey, alat muzik gitar ni kalau kita main secara akustik mungkin dia tak ada volume untuk kita kuat atau perlahankan. Okey, kalau kita main secara ensemble menggunakan alat muzik contohnya gitar elektrik, kita mesti seimbangkan di mana gitar bass mesti bagi dengar tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan, tetapi seimbang bunyi dia. Bila gitar masuk, dengar alat muzik gitar. Sama juga drum, drum tidak boleh keterlaluan, terlalu kuat. Bila tidak seimbang, dia akan jadi bising bila kita melakukan latihan ataupun buat persembahan di pentas. Okey, seterusnya penguasaan kemahiran. Okey, penguasaan kemahiran muzik menjadikan seorang pemuzik dapat memainkan karya dengan baik dan sempurna. Okey, penguasaan kemahiran iaitu kemahiran tangan kiri dan juga tangan kanan. Selain daripada keseimbangan bunyi, penguasaan tu penting. Mesti bermain mengikut tempo. Yang tu perlu dilatih. Tempo perlu dilatih. Perlu kita praktis bagi rhythm ataupun strumming ataupun plucking yang kita main tu mengikut tempo yang betul, dan juga penjarian chord kita ditekan dengan sempurna supaya bunyi itu dapat dihasilkan dengan baik. Quality tone amat penting untuk bagi persembahan kita tu jelas didengari. Okey. Seterusnya teknik. Pastikan teknik ialah betul dan sesuai dengan karya yang dimainkan agar dapat menghasilkan tone yang sesuai dan berkualiti. Okey, seperti cikgu bagi tahu tadilah. Teknik kita, penguasaan kemahiran dan juga teknik. Okey.
contohnya kita nak buat solo ada gitar di part-part bila dah habis nyanyi nak masuk part solo tu mesti masuk pada bar yang betul. Okey, pada bar yang betul. Okey, dan juga dimainkan dengan not yang betul lah, supaya bunyi dia tidak sumbang. Okey, itu adalah empat asas permainan gitar yang baik. Mesti ada empat ni, mesti kena ingat lah. Disiplin, keseimbangan bunyi, penguasaan kemahiran dan juga teknik. Okey, kita akan cuba tengok imbas di sini. Imbas di sini. Okey, kita tengok apa yang ada dalam kandungan QR code. Okey, untuk QR code ni nampaknya dia tak berfungsi. This video is unavailable. Okey, tak apa, kita pergi ke seterusnya. Okey, kita pergi ke seterusnya lah. Okey, seterusnya latihan tab gitar. Okey, tab gitar. Kita tengok sebelum tu penggunaan tab gitar tu. Okey. Okey, tab gitar ialah satu cara penulisan muzik untuk bermain gitar. Okey, tab gitar mempunyai 6 garis melintang yang mewakili 6 tali gitar. Garisan paling atas mewakili tali gitar nombor 1 dan garisan paling bawah mewakili tali gitar nombor 6. Okey, pada permulaan garis terdapat tulisan tab yang ditebalkan, iaitu untuk membezakan garisan tab dengan balut biasa. Okey, jadi dia ada dua stage. Okey, pada permulaan garis terdapat tulisan tab yang ditebalkan itu untuk membezakan garis tab dengan balut biasa. Nombor pada garisan menunjukkan nombor fret yang perlu dimainkan manakala garisan bernombor mewakili tali gitar. Sebagai contoh, nombor 2 pada garis paling atas menunjukkan tali nombor 1 pada fret kedua atau not F sharp. Okey. Okey, kita baca sedikit info muzik sebelum kita pergi kepada tab. Okey, tab atau tablature bermaksud jaluran. Berbeza dengan notasi biasa yang menggunakan balut. Tab memfokuskan penjarian alat muzik berbanding pitch musical dikhususkan untuk alat muzik bertali yang mempunyai fret seperti gitar, biola dan lute. Tab diperkenalkan semasa zaman Renaissance dan Barok. Malah masih digunakan sehingga ke hari ini untuk menotasikan pelbagai bentuk muzik. Jadi tab gitar ni telah lama digunakan sejak zaman Renaissance lagi dan juga zaman Barok. Okey, jadi dengan tab gitar ni pemain gitar akan senang untuk membaca tab kerana di situ dia ada tulis fret dan juga tali keberapa yang perlu kita tekan atau mainkan. Okey, kita pergi kepada tab gitar. Okey, kita tengok tulisan tab yang ditebalkan pada permulaan garis bar. Okey, dia dah bagi tahu dia ada dua stage. Satu stage untuk gitar. Okey, satu lagi untuk tab. Okey, dia ada dua lah. Satu notasi konvensional, satu lagi notasi tab yang bernombor. Okey, jadi dalam tab ni dia akan ada notasi lidi. Notasi lidi ni dia akan buat seperti nombor satu dan juga kalau dia menggunakan quaver, dia akan gabungkan, stemkan quaver tu. Kalau kita tengok, kita fahamlah merujuk kepada notasi konvensional. Kalau kita tengok bar yang pertama tu dia ada 4 not. Ada 5 not. Ada 5 not. Okey, not yang pertama adalah not crochet. Not kedua adalah crochet juga. Okey, not ketiga dan keempat adalah not quaver. Dan last sekali, not yang kelima adalah not crochet. Okey, di mana kiraan dia kita tahu 1, 2, 3 and 4. Okey. Okey, sama juga dengan bar yang kedua. Bar yang kedua, not yang pertama, not crochet lagi. Okey. Dia pengulangan bar tu sama sahaja. Not kedua, not crochet. Not ketiga dan keempat adalah not quaver. Okey, not kelima adalah not crochet
note project lagi sama juga bar keempat, bar ketiga dan bar keempat. Okey, seterusnya tali gitar nombor 1 dia merujuk yang paling atas sekali adalah tali gitar nombor 1. Okey, diikuti dengan nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan juga nombor 5 dan 6. Okey, kedudukan tali gitar dan nombor fret atau penjarian. Okey, kalau 2 pada tali gitar nombor 6 maksudnya fret kedua. Okey, kita tengok bar 1. Okey, tali nombor 6 pada fret nombor 2. Tali nombor 3 pada fret nombor 2 juga. Okey, tali nombor 4 pada fret 2 dan fret 4. Dan balik kembali kepada tali nombor 3 fret kedua. Okey. Okey, bar pertama dan bar kedua adalah sama. Dia mengulang benda yang sama. Bila bar ketiga, okey, tali nombor 4 free kosong tu maksudnya kita petik tanpa tekan mana-mana fret. Okey, seterusnya tali nombor 2 pada fret nombor 3. Okey, tali nombor 3 fret nombor 2. Dia slide kepada dia tidak slide tali nombor 2 pada free, okey, itu kosong, dan tali nombor 2 lagi pada bar yang terakhir tu tali nombor 3 Okey, sama saja bar ketiga dan bar keempat. Okey, cara bacaan skor tab gitar. Jadi kita perlu praktis yang mana dah tahu, mungkin dia dah biasa main, mungkin dia tahulah macam mana untuk membaca tab. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ensemble, latihan ensemble gitar 1 Okey, berdasarkan skor, gitar duet di bawah memainkan melodi lagu Seloka Anak Muda dengan iringan strumming. Okey, jadi mana kita tengok di sini ada 3 jenis 3 jenis tab, 3 jenis bacaan iaitu bacaan secara konvensional. Okey, notasi. Yang seterusnya baris yang kedua, stage yang kedua, bacaan secara tab. Okey, gitar satu tu dia ada 2 benda yang sama sahaja. Okey, gitar 1 ada 2 dan gitar 2 tu sebagai iringan untuk mengiringi gitar 1 Okey, jadi gitar 2 tu dia ada chord. Okey, dia start lagu ni untuk gitar 2, dia start dengan bar kedua. Okey, kalau gitar 1 dia start dengan bar yang pertama. Okey. Okey, jadi lagu ni dia sampai, okey, dia ada 9 bar 9 bar. Okey, jadi kita boleh cuba dengar Okey, kita boleh cuba dengar apa yang perlu kita praktis. Okey, Audio 12. Latihan ensemble gitar 1. Seloka Anak Muda. Okey, jadi kita tengok tadi lagu Seloka Anak Muda Seloka Anak Muda yang dia mainkan secara tab dan juga iringan chord jadi kena main 2 gitar lah untuk lagu ni. Okay, jadi boleh praktis, boleh scan boleh scan pada QR code tu. Okey, sebelum tu
Sebelum kita main lagu ni, dia ada latihan latihan tab gitar secara asas lah. Okey, secara asas. Okey. Jadi latihan tab gitar 1, latihan tab gitar 2 dan latihan tab gitar 3. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk, kita akan scan dan last sekali cikgu akan tunjuklah. Okey. Okey, kalau kita tengok bar yang pertama dan kedua untuk latihan gitar tab 1, dia menggunakan semua note crochet okey, di mana tali 2 dan tali 1 sahaja kita mainkan. Okey, agak senanglah sebelum kita pergi kepada lagu Selokan Muda tu, kita mesti praktis bagi lepas yang ni dulu. Okey, praktis secara bar by bar tidak terus satu lagu terus dia praktis sedikit demi sedikit. Ni untuk memahirkan kita punya penjarian Okey, jadi kita boleh dengar latihan tab gitar 1. Audio 9. Latihan tab gitar 1. Okey, jadi kita dah dengar kita dah dengar untuk latihan tab gitar 1, dia ulang sebanyak 2 kali Okey, di mana tab tu menggunakan 2 tali 2 tali dan juga 3 fret. Okey. Ta da 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 da. Okey, kita dapatkan dia punya tempo dia dahulu sebelum kita cuba praktis pada gitar Ta da 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 da. Okey, fret 1, fret 2, free, fret 1 dan fret 3. Okey, fret 1, fret 3, free, fret 1 dan juga fret 3. Okey. Da 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 da. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan tab gitar 2. Okey, yang ni dia menggunakan 1 2 3 4 5 6 bar Okey, 6 bar. Okey, di mana lagu ni dia ada pengulangan pengulangan house 1 kepada house 2. Okey, tanpa buang masa kita scan dan cuba dengar. Audio 10. Latihan tab gitar 2. Okey, jadi kita dah tengok untuk latihan tab gitar 2. Okey, tab gitar 2 kiraan dia ataupun bacaan ataupun latihan serta untuk tempo dia kita dapatkan dulu. Ta 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 ta. Okey, itu adalah tempo yang perlu kita dapatkan dulu sebelum kita praktis pada gitar. Okey, itu 1 and 2 3 1 and 3 4 1 and 3 4 1 and 3 4. Jadi kita praktis kiraan dahulu sebelum kita praktis pada gitar. Okey, jadi kita dah tahu dia punya tempo dan juga irama dia. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada latihan tab gitar 3. Okey, jadi latihan tab gitar 3. Okey, kat atas tu dia ada iringan chord dia berbeza dengan latihan tab gitar 2. Latihan tab gitar 3 dia ada iringan chord. Okey, kita cuba tengok Okey, jadi kita akan terus kepada scan untuk dapatkan maklumat untuk latihan tab gitar 3. Audio 11. Latihan tab gitar 3.
Okey, jadi latihan tab gitar 3 ni dia ada iringan untuk gitar tab di mana kita perlukan dua pemain lah yang memainkan satu chord, yang memainkan chord, strumming chord, dan juga yang memainkan solo untuk tab Okey, jadi setelah kita pelajari jadi permainan menggunakan tab ni memerlukan fokus dan juga latihan yang cukup untuk bermain dengan tempo yang betul dan juga penjarian betul mengikut not yang perlu kita tekan Okey, jadi untuk ensemble seloka anak muda yang cikgu putar sebelum tadi kita buat latihan ni. Okey, jadi dia perlu latihan sedikit demi sedikit kita tidak boleh pergi kepada keseluruhan lagu untuk dapatkan permainan yang baik yang baik mesti latih bar by bar lah. Okey, contohnya 4 bar yang pertama, 4 bar yang seterusnya dan juga sampailah habis. Okey, jadi tentu kita perlu praktis secara individu dan juga secara berkumpulan. Okey, jadi di mana untuk buat persembahan yang baik mesti memerlukan kerjasama yang baik juga seperti yang kita baca tadilah. Okey, seperti yang kita baca tadi, mesti ada disiplin, keseimbangan bunyi, penguasaan kemahiran dan juga teknik. Okey, jadi kita akan cuba dengar sekali lagi untuk ensemble gitar seloka anak muda. Latihan ensemble gitar 1. Seloka anak muda. Okey, jadi cikgu jelaskan sedikit untuk skor seloka anak muda ni. Okey, daripada bar pertama, okey, dia ada dua house di mana awak tengok dia ada satu nombor kat situ, house pertama. Okey, house pertama ni awak perlu main sampai ke bar 12 sampai ke bar 12. Okey, ingat lagi tak yang cikgu ajar sebelum ni? Bila dah habis house yang pertama ni, kita akan patah balik kepada bar yang kedua sampailah tempat titik bar yang kedua permulaan lagu diulang balik, ulang sampai habis. Okey, sampai ke bar yang ketujuh, dia dah tak masuk house yang pertama tapi dia dah lompat kepada bar yang house kedua bar ke-13 sampailah bar yang terakhir. Okey, jadi itu adalah cara membaca ataupun analisis skor. Okey, jadi kejap lagi cikgu akan tunjuk untuk latihan tab 1, tab gitar 2 dan juga tab gitar 3. Okey, jadi untuk latihan tab gitar 1 tab gitar 1 boleh tengok buku digital ataupun buku fizikal lah yang mana dapat. Okey, muka surat 10. Okey, latihan tab gitar 1 Okey, tab gitar 1 dia hanya menggunakan dua tali di mana tali pertama dan juga tali kedua iaitu bar yang
fret yang pertama dan fret ketiga. Okey. Okey. Bunyi dia. Okey. Sekali lagi. Okey, itu adalah latihan tab gitar 1. Okey, untuk latihan tab gitar 2, okey, dia menggunakan sama juga, masih lagi tali pertama dan tali kedua. Mula dengan tali kedua. Okey. Okey, dia ada pengulangan. Ada pengulangan di mana house 1 dan juga house 2. Boleh rujuk kepada buku teks. Okey. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Okey, ready? 1, 2, 3, 4. Okey, itu adalah latihan tab gitar 2. Okey, seterusnya latihan tab gitar 3. Okey, latihan tab gitar 3. Dia menggunakan, yang ni dia menggunakan iringan. Di mana iringan dia ada chord C dan juga chord G7. Okey, 2 bar chord C. Okey, bar ketiga G7 dan bar keempat chord C. Okey, bunyi dia. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Okey, ataupun kita boleh buat perlahan lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Okey, jadi sampai di sini saja video cikgu kali ni. Okey. Jadi untuk berlatih kita perlu ada alat muzik gitar lah. Okey, jadi semua mesti ada alat muzik gitar kerana kita ensemble gitar. Okay, jadi yang tak ada alat muzik gitar mesti ada lah untuk kita praktis. Kalau kita belajar secara teori sahaja, kita tidak akan menguasai kemahiran alat muzik. Kerana permainan alat muzik ni perlu dilatih secara berterusan setiap hari. Okay, jadi cikgu harap semua dapat mengikuti PDPR cikgu secara mengikut masa dan mengikut minggu yang ditetapkan supaya tidak tertinggal. Okay, jadi yang mana rasa minat untuk main selain daripada gitar, contohnya alat muzik bertali, ukulele, boleh beli ukulele. Kerana konsep dia sama sahaja, cuma tali dia ada 4. Okay, dia juga alat muzik yang boleh dijadikan chord untuk mengiringi nyanyian. Untuk gitar dan juga ukulele. Kalau ukulele ni susah untuk kesana kemari lah. Senang untuk kita bawa kerana alat muzik tu kecil. Okay, jadi cikgu harap pelajar praktis dengan kemudahan yang ada. Okay, boleh praktis dengan baik lah. Okay, jangan lupa komen, like, share dan juga subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okay, cikgu doakan semua sekali dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Okay, sampai di sini saja.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.